Selamat pagi saya ucapkan kepada Madam Wan, Ahli Panel Barisha dan Divendran. Terima kasih dan syukurlah dapat kita bersama betul untuk bersama dalam satu forum kali ini bagi membincangkan topik yang amat bersinonim dengan negara kita. Semoga kita semua dapat memperoleh ilmu dan idea yang berguna daripada forum ini. Nama saya Ku dan saya merupakan moderator Anda pada hari ini. Sebelum kita mula mengupas topik perbincangan hari ini, saya ingin memperkenalkan dua orang ahli panel yang tidak asing lagi. Ahli panel yang pertama, Saudari Barisha. Selamat datang saya ucapkan. Selamat pagi saya ucapkan kepada moderatorku dan ahli panel yang kedua, Divendran. Terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa untuk membincangkan tentang forum kita pada pagi ini. Baiklah, seterusnya ahli panel yang kedua, Saudara Divendran. Selamat datang saya ucapkan. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Cikgu Wan, moderator Ku Jayong dan juga Saudari Barisha yang turut menjadi salah seorang ahli panel pada hari yang ceria ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa anda yang tidak ternilai untuk membincangkan tentang forum kita. Baiklah, pada pagi yang mulia ini, topik perbincangan kita ialah masyarakat majmuk. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu tentang latar belakang dan konsep topik hari ini. Sebagaimana yang kita tahu, Malaysia amat terkenal dengan adanya masyarakat majmuk yang berbilang kaum. Contohnya etnik utama iaitu kaum Melayu, Cina, dan India. Selain itu, Malaysia juga merupakan tanah air kepada berbagai etnik lain, seperti Kadazan, Dusun, Dayak, dan sebagainya. Keunikan Malaysia ini wujud ekoran daripada faktor-faktor sejarah yang penting. Antaranya, termasuklah dasar liberal imperialis English pada awal abad ke-19, perkembangan perusahaan biji timah dan getah, dan juga kemakmuran ekonomi yang kembang di atas tanah ini pada masa silam. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, masyarakat majmuk membawa masuk masyarakat yang terdiri daripada beberapa kaum. Pada tahun 1948 pula, seorang pakar antropologi, J.S. Funivel, pernah menghuraikan pandangan beliau bahawa masyarakat majmuk merujuk kepada berbagai jenis manusia yang bercampur tetapi tidak bersatu. Mereka hidup berdekatan tetapi terpisah dalam sistem politik yang sama. Mereka berada dalam kelompok sendiri dan berpegang kepada agama, budaya, bahasa, dan kaedah sendiri. Sesungguhnya, senario seperti ini juga boleh ditemui di sesetengah kelompok masyarakat di Malaysia dan kadang-kala akan menimbulkan insiden ketidakharmonian dalam kalangan mereka. Jadi, sebagai pembuka forum pada hari ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada ahli panel pertama, Barisha. Memandangkan fenomena ini, apakah cara-cara yang ada untuk mengekalkan keharmonian dalam masyarakat majmuk? Terima kasih kepada moderatorku di atas soalan yang diajukan. Pada pendapat saya, terdapat pelbagai cara untuk mengekalkan keharmonian dalam masyarakat majmuk di negara kita. Pertama sekali, pihak sekolah memainkan peranan yang penting dalam merealisasikan isu ini. Hal ini berkait rapat dengan tanggungjawab pihak sekolah dalam mengadakan aktiviti-aktiviti berunsurkan nilai kemasyarakatan serta melibatkan semua kaum pelajar dalam menyertai aktiviti seperti ini. Aktiviti-aktiviti yang boleh dianjurkan oleh pihak sekolah adalah seperti Hari Perpaduan, sambutan Hari Kemerdekaan dan sambutan Hari Perayaan Semua Kaum. Sebagai contoh, semasa sambutan-sambutan seperti ini, para pelajar mempunyai peluang untuk memakai baju tradisional kaum yang lain. Dengan ini, wujudlah sikap perpaduan antara komuniti kaum yang pelbagai. Bukan itu sahaja, para pelajar juga dapat menikmati makanan dan budaya tradisional kaum yang lain. Hal ini terbuktinya bahawa sekolah merupakan titik permulaan bagi mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara kita.
Bak kata pepatah, jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Seterusnya, amalan masyarakat merupakan antara langkah yang penting dalam mengekalkan keharmonian dalam masyarakat berbilang kaum di negara kita. Hal ini dikatakan demikian kerana golongan masyarakat merupakan komuniti yang membina sesebuah negara. Amalan masyarakat boleh dibahagikan kepada pelbagai aspek seperti nilai toleransi, nilai kesederhanaan, nilai hemat tinggi dan lain-lain lagi. Amalan masyarakat yang baik dapat mengamankan masyarakat majmuk di negara kita. Oleh itu, masyarakat di sesebuah komuniti haruslah memainkan peranan mereka dalam membangunkan negara kita. Tamsilnya, pelbagai aktiviti seperti tradisi sukan komuniti tahunan, gotong royong, sambutan rumah terbuka juga perlu dilaksanakan. Aktiviti gotong royong dapat mengeratkan hubungan antara pelbagai kaum dalam sesebuah komuniti. Selain itu, masyarakat berbilang kaum dapat menolong antara satu sama lain semasa menyediakan makanan dan jamuan bagi sambutan rumah terbuka. Aktiviti-aktiviti ini membolehkan semua kaum untuk mengenai antara satu sama lain dengan lebih mendalam. Dengan ini, mereka akan sentiasa menghormati amalan dan kebudayaan kaum-kaum yang lain. Natijahnya, wujudlah keharmonian dan keamanan dalam golongan masyarakat yang berbilang kaum. Di samping itu, media massa juga memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan keharmonian dalam masyarakat majmuk di negara kita. Media massa merupakan platform yang paling popular digunakan pada generasi ini. Antara kelebihan menggunakan media massa bagi menyebarkan sebarang maklumat adalah mesej-mesej dapat disampaikan dalam masa yang singkat serta memerlukan tenaga kerja yang minimum. Oleh itu, pihak media massa hendaklah menyiarkan iklan-iklan atau cerita-cerita yang bertemakan perpaduan dan keharmonian. Misalnya, filem Papadum merupakan salah satu filem yang dapat kita pelajari tentang kebaikan mempunyai persahabatan yang baik dengan semua kaum. Bukan itu sahaja. Lebih ramai pengarah filem haruslah mengeluarkan lebih banyak filem yang dapat memberi pengajaran yang baik kepada rakyat Malaysia. Justeru, pihak media massa dapat melaksanakan tanggungjawab mereka dalam memastikan filem seperti ini menjadi popular dan sampai kepada seluruh rakyat Malaysia. Dengan ini, perpaduan dan semangat cinta akan keamanan negara akan terus tersemat dalam dada semua rakyat di Malaysia. Cara yang terakhir bagi mengekalkan keharmonian dalam masyarakat majmuk di negara kita adalah sikap diri sendiri dan mempunyai jati diri yang kukuh. Sebagai seorang rakyat Malaysia, kita haruslah mengamalkan kesemua 36 nilai dalam kehidupan seharian kita. Nilai-nilai ini dapat membentuk kita menjadi seorang yang dapat menyumbang kepada keharmonian negara. Pertama sekali, kita haruslah menghormati dan memahami pantang larang kaum-kaum yang lain. Sebagai contoh, kita tidak seharusnya memakan babi di hadapan orang Islam serta tidak memakan daging lembu di hadapan orang India. Kita juga haruslah menghormati perayaan-perayaan yang disambut oleh semua kaum seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan Deepavali untuk mengelakkan sebarang perselisihan faham antara kaum. Seterusnya, kita perlulah sentiasa menjaga tutur kata dengan semua kaum supaya tidak membangkitkan isu-isu yang sensitif tentang sesebuah kaum. Kesannya, wujudlah persekitaran yang aman dan damai dalam kalangan masyarakat di dalam negara kita bagi masa yang panjang. Kesimpulannya, semua pihak haruslah berganding bahu dalam mengekalkan keharmonian dan dalam masyarakat berbilang kaum di negara Malaysia. Terima kasih panel pertama kita. Pendapat dan huraian yang amat padas dan jelas. Sememangnya, semua pihak termasuklah pihak sekolah, ahli masyarakat, media massa dan diri sendiri juga perlu bersinergi dalam usaha untuk mewujudkan keharmonian dalam masyarakat majmuk. Namun demikian, walaupun terdapat begitu banyak langkah untuk mengekang ketidakharmonian dalam masyarakat majmuk, saudara Divinjen, pada pendapat anda,
Apakah sebab-sebab yang masih menyebabkan kecelaruan dalam masyarakat majmuk? Terima kasih saudaraku untuk soalan tersebut. Menurut soalan daripada moderator kita, saya ingin memberi pendapat saya tentang sebab-sebab masyarakat tidak harmoni. Pada pendapat saya, sistem pendidikan yang berbeza dan penubuhan sekolah vernakular merupakan sebab utama masyarakat tidak harmoni di negara kita. Rakyat Malaysia terbahagi kepada 3 kaum, iaitu Melayu, Cina, dan India yang mempunyai bahasa ibunda yang berbeza dan sistem persekolahan yang tersendiri. Ini sekaligus memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda masing-masing. Perkara ini dapat menyebabkan interaksi para pelajar yang berbeza kaum dengan kaum yang berlainan sangat terhad. Ini juga menyebabkan persefahaman antara satu sama lain juga tidak disampaikan dengan sepenuhnya. Selain itu, perbezaan nilai antara etnik juga mengakibatkan hubungan antara kaum bertambah rumit. Setiap kaum mempunyai budaya, kepercayaan, dan bahasa yang berlainan. Justru, setiap kaum akan mengamalkan ciri-ciri yang kemuliaannya menjadi identiti diri mereka. Persoalannya, apabila identiti mereka dipersoalkan, kesejahteraan dan keamanan negara akan terancam. Oleh itu, setiap etnik cuba mengambil keputusan bagi mengurangkan interaksi antara satu sama lain. Impaknya, jurang hubungan antara kaum semakin membesar. Anggota etnik akan memilih etnik yang sama dengan mereka sebagai kawan maupun rakan sekerja. Mereka mendapati sukar untuk mengadaptasikan diri dan menerima budaya etnik yang lain dan menganggapnya tidak akan memberi apa-apa faedah kepada mereka dalam kehidupan seharian. Sebagai contohnya, sesetengah pensyarah di IPTA terpaksa mengagihkan ahli kumpulan kerja khusus dengan memastikan setiap etnik terdapat dalam sesebuah kumpulan itu. Walau bagaimanapun, cara tersebut tidak memberikan kesan yang diingini kerana masalah komunikasi dan ketidakselesaan wujud di kalangan etnik. Masalah saling menyalahkan etnik-etnik tentu akan wujud. Di samping itu, proses sosialisasi yang terhad juga merupakan sebab utama masyarakat tidak harmoni. Rintangan ini terjadi disebabkan kaum-kaum Melayu, Cina, India, dan lain-lain dibesarkan dalam persekitaran kaum masing-masing sahaja. Perkara ini pada awal, pembesaran seorang individu itu mungkin suatu kemestian bagi setiap kaum untuk membolehkan anak-anak mereka mempelajari dan memahami nilai-nilai dan norma-norma masyarakat atau kaumnya, supaya identitinya sebagai Melayu, Cina atau India tetap kekal. Sebagai contoh, ibu bapa Melayu pastilah akan membesarkan anak-anak mereka supaya menjadi Melayu bila dewasa kelak. Begitu juga perihalnya dengan ibu bapa Cina, India, dan lain-lain kaum yang terdapat di negara ini. Akan tetapi, proses sosialisasi amat penting dalam usaha untuk menyatu padukan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Malangnya, proses sosialisasi peringkat ini menjadi terhad. Sekolah merupakan tempat kedua di mana seseorang pelajar atau individu itu menghabiskan lebih kurang 11 tahun daripada usianya. Tempoh persekolahan selama 6 tahun di peringkat rendah dan 5 tahun di sekolah menengah merupakan suatu tempoh waktu yang boleh dianggap kritikal dalam proses sosialisasi seseorang pelajar atau individu itu untuk menjadi dewasa. Saling mengenali antara satu sama kaum dengan kaum yang lain. Lantas, mewujudkan suatu semangat kekitaan sesama rakyat pelbagai kaum di Malaysia. Akhir sekali, jurang ekonomi juga boleh menyebabkan masyarakat yang tidak harmoni. Sebagai contoh, British telah menempatkan kaum-kaum tertentu kepada sektor-sektor ekonomi yang berbeza semasa tanah Melayu masih dijajah. Misalnya, kaum Melayu telah ditempatkan di sektor pertanian yang berada di luar bandar. Sektor tersebut memerlukan sumber tenaga fizikal dan berteknologi rendah. Bagi kaum Cina pula, ditempatkan di sektor perdagangan atau perniagaan yang melibatkan teknologi tinggi. Manakala kaum India pula terlibat dengan perlarangan di estet getah dan kelapa sawit. Agihan tersebut mengakibatkan jurang pendapatan antara kaum semakin ketara
dan tidak seimbang. Kaum Melayu dan India akan berhadapan dengan kemiskinan, manakala kaum Cina akan terus mencari peluang-peluang perniagaan bagi mengukuhkan kemewahan mereka. Perasaan tidak puas hati di antara etnik akan wujud. Justru, ini akan menyebabkan etnik-etnik berusaha untuk mempertahankan hak-hak mereka serta kesaksamaan. Proses mempertahankan hak tersebut akan merosakkan hubungan kaum kerana masing-masing mahu menjuarai perjuangan mereka, dan keadaan seperti ini boleh mengulang di negara kita sekali lagi. Terima kasih panel kedua kita. Berdasarkan penerangan yang amat jelas tadi, dapat kita lihat bahawa berbagai pemangkin turut menyebabkan masyarakat tidak harmoni. Antara yang telah diberitahu oleh saudara Devendran ialah sistem pendidikan yang berbeza, iaitu penubuhan sekolah vernakular, serta perbezaan nilai antara etnik seperti budaya, kepercayaan dan bahasa yang berlainan, dan juga proses sosialisasi dan jurang ekonomi yang wujud di negara kita. Sememangnya, perkara-perkara ini patutlah ditangani secepat mungkin supaya kita boleh menuai kebaikan daripada keistimewaan negara kita ini. Seterusnya, pada pendapat saudari Babisha, apakah kelebihan-kelebihannya sekiranya masyarakat majmuk hidup dengan harmoni? Terima kasih kepada saudaraku untuk soalan ini. Pada pandangan saya, terdapat pelbagai kelebihan yang dapat kita capai sekiranya masyarakat majmuk di negara kita hidup dengan harmoni. Pertama sekali, keharmonian sesebuah negara dapat meningkatkan ekonomi negara. Hal ini dikatakan demikian kerana tahap ekonomi sesebuah negara menggambarkan imej sesebuah negara. Apabila negara kita aman dan damai serta bebas daripada sebarang isu politik, ekonomi atau sosial, negara kita akan menjadi tarikan kepada pelancong dari luar. Kedatangan para pelancong ke negara kita dapat meningkatkan ekonomi negara. Bukan itu sahaja, para pelabur asing juga akan berasa lebih senang hati dan berminat untuk melabur di negara Malaysia. Secara tidak langsung, negara kita akan lebih dikenali oleh negara-negara maju yang lain. Sudah teranglah bahawa masyarakat majmuk yang hidup dengan aman dapat menyumbang kepada ekonomi negara. Faedah yang seterusnya adalah perpaduan yang utuh dapat dilahirkan sekiranya masyarakat majmuk hidup dengan harmoni di negara kita. Sesetengah negara tidak percaya bahawa keamanan sesebuah negara dapat dicapai dengan komuniti masyarakat berbilang kaum. Walau bagaimanapun, negara Malaysia telah membuktikan bahawa keamanan negara dapat dicapai sekiranya perpaduan kaum wujud di antara masyarakat berbilang kaum. Perpaduan kaum juga dapat dilahirkan dengan persefahaman yang baik antara masyarakat majmuk. Selain itu, perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dapat dilihat apabila semua golongan masyarakat bertoleransi dan bersepakat dalam membuat sesuatu tindakan atau keputusan. Sudah terang lagi bersuluh bahawa perpaduan merupakan asas dominan bagi keamanan sesebuah negara. Di samping itu, kemajuan dari segi pendidikan dan sosial juga merupakan antara kelebihan mempunyai masyarakat majmuk yang hidup dengan harmoni di negara kita. Hal ini kerana dengan mempunyai masyarakat berbilang kaum di sesebuah negara, lebih banyak idea tentang sistem pendidikan dapat disuarakan oleh semua kaum. Misalnya, di Malaysia, kita mempunyai 3 jenis sekolah, iaitu sekolah kebangsaan, sekolah Cina dan sekolah India. Di setiap jenis sekolah, bahasa-bahasa kaum yang lain juga diajarkan. Ini menunjukkan bahawa masyarakat berbilang kaum di Malaysia tidak mementingkan kaum sendiri, malah bergaul mesra dengan kaum-kaum yang lain. Seterusnya, dari segi sosial pula, setiap kaum di negara kita menunjukkan kehormatan mereka terhadap kaum yang lain. Setiap kaum juga diberikan layanan yang sewajarnya oleh kerajaan Malaysia. Sudah jelaslah bahawa negara kita amat maju dari aspek sosial dan pendidikan apabila wujudnya keamanan dalam masyarakat majmuk.
Manfaat yang terakhir, sekiranya masyarakat berbilang kaum hidup dengan tenang, adalah keselamatan negara dapat dipelihara dengan baik. Hubungan yang harmonis dalam kalangan masyarakat majmuk secara tidak langsung akan mewujudkan tembok pertahanan yang kukuh serta menjamin keselamatan sesebuah negara. Selain itu, hubungan yang erat antara setiap kaum dapat mengelakkan daripada berlakunya sebarang perselisihan faham. Justru, perkara seperti ini tidak akan menggugat keselamatan negara kita. Apabila wujudnya hubungan yang baik antara masyarakat berbilang kaum, para kuasa luar tidak berani untuk mengancam negara kita. Negara yang mempunyai kerjasama yang baik daripada masyarakat berbilang kaum dapat melemahkan gerakan kuasa luar yang ingin menakluk negara kita. Dengan ini, negara kita akan sentiasa berada dalam keadaan yang selamat dan sejahtera. Kesimpulannya, amalan dan kedamaian haruslah dikekalkan dalam masyarakat majmuk di negara kita kerana banyak kelebihan dapat diperoleh daripadanya. Terima kasih kepada Saudari Babisha atas penerangan yang cukup informatif ini. Seperti yang kita diberitahu tadi, kelebihan masyarakat majmuk yang harmoni bukan sahaja boleh dikecapi oleh negara, tetapi juga oleh kita sebagai rakyat Malaysia. Antaranya, keharmonian ini berpotensi untuk meningkatkan ekonomi negara, melahirkan perpaduan yang utuh, memajukan aspek pendidikan dan sosial, dan juga memelihara keselamatan tanah air kita dengan baik. Seterusnya, Saudara Devendran, pada pendapat anda, apakah akibat-akibatnya sekira masyarakat majmuk tidak berharmoni? Terima kasih saya mengucapkan sekali lagi kepada saudara Koo Jae-yong sebelum saya sambung dengan pendapat saya tentang soalan yang ditanya oleh beliau. Pada pendapat saya, hubungan ketidakharmonian antara masyarakat akan mengakibatkan negara kita berada di dalam keadaan yang tidak stabil dan boleh mengakibatkan pergaduhan atau pertelingkahan kaum seperti peristiwa 13 Mei 1969. Keadaan yang tidak stabil ini akan membimbangkan para pelabur untuk melabur duit terhadap negara kita. Sekiranya sesebuah negara mengalami suasana huru-hara, pelabur asing akan terasa bimbang terhadap modal yang dilaburkan, juga tentang keselamatan perniagaan mereka di negara ini. Selain itu, keadaan masyarakat yang huru-hara tidak akan menarik pelancong asing ke negara kita. Ini secara tidak langsung akan mendorong kepada kemerosotan ekonomi. Kemerosotan ekonomi akan melambatkan proses perkembangan dan kemajuan negara kerana kehidupan rakyat yang derita akibat kenaikan harga barang secara mendatar dan kemunduran teknologi kerana tiada sumbangan modal daripada para pelabur di dalam maupun dari luar negara. Malahan, taraf hidup penduduk akan menjadi rendah akibat ketiadaan peluang pekerjaan. Oleh hal yang sedemikian, perpaduan di kalangan rakyat menjadi salah satu faktor penting dalam penjanaan ekonomi negara. Selain itu, jika masyarakat tidak berharmoni, ia akan menjadi tajuk perbualan di peringkat global. Imej negara terjejas dan keadaan ini menjadi buruk apabila kita akan ditolak sama sekali untuk mengadakan kerjasama dengan negara-negara maju yang lain. Negara akan menjadi mundur, sementara negara-negara yang tidak mengalami pergolakan kaum akan mencapai kejayaan secara berterusan. Tanpa keamanan, negara tersebut sukar untuk melakukan sesuatu yang dapat membanggakan maupun menarik perhatian negara lain. Sebaliknya, jika perpaduan dan hubungan harmonis wujud antara rakyat, ia adalah simbol kejayaan di peringkat global. Dengan ini, sesebuah negara tersebut bukan sahaja akan disegani oleh negara lain, malah akan menjadi model dan rujukan kepada negara lain. Hubungan antara negara akan berjaya dianjurkan dan pelbagai peluang kerjasama akan wujud, lalu membawa keuntungan ekonomi, sosial maupun politik. Akhir sekali, pertahanan bagi sesebuah negara juga banyak bergantung kepada keharmonian rakyatnya. Secara langsungnya, hubungan tegang antara rakyat akibat daripada perselisihan sememangnya mampu mengugat
keselamatan negara. Hal ini demikian kerana hubungan yang harmonis di kalangan rakyat secara tidak langsungnya akan mewujudkan sebuah tembok pertahanan yang kukuh dan dapat menjamin keselamatan sesebuah negara. Negara yang kacau bilau bukan sahaja terdedah kepada ancaman dari dalaman, tetapi juga dari luar yang melihat ini sebagai peluang untuk campur tangan sekaligus membuka peluang untuk menguasai negara tersebut sama ada secara halus ataupun terang-terangan. Hal ini juga boleh menyebabkan negara Malaysia dijajah oleh kuasa asing sekali lagi. Terima kasih kepada saudara Devendra. Banyak idea yang penting telah dihujakan. Sememangnya, akibat-akibat ketidakharmonian masyarakat majmuk termasuklah akan mengakibatkan pertelingkahan antara kaum, menjejaskan imej negara dan juga menggugat keselamatan negara. Oleh itu, jelaslah bahawa kita harus turut bekerjasama untuk mengelakkan perkara-perkara yang negatif ini daripada berlaku. Jadi, sekali lagi, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Puan Wan dan ketua-ketua ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan menghulurkan pendapat yang tidak ternilai ini. Moga apa yang kita dapat pada hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat. Nampaknya, masa amat mencuburi kita. Jadi, sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah masyarakat majmuk merupakan sesuatu aset negara kita dan kita seyogianya memanfaatkan keunikan ini sebaik mungkin. Walaupun cabaran dan tekangan akan timbul dari semasa ke semasa, namun Tun Dr. Mahathir bin Mohamad ada berkata, manusia yang lemah sekalipun jika bersatu padu akan menggoncang dunia. Demikianlah kesannya perpaduan. Jadi, dengan semangat kita sebagai rakyat Malaysia yang sejiwa sehati, tiada apa-apa yang boleh menghalang kita melangkah kemajuan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan ni.